مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu taala pada hari yang berbahagia ini. Tuan-tuan, anak-anak dan rakan-rakan guru yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita berada pada hari nuzul Quran, iaitu 17 Ramadan, pada suatu hari yang mana diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi umat yang terpilih dengan bermula turunnya Al-Quran. Dan apabila turunnya Al-Quran kepada kita pada hari ini di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, yang mana suatu keindahan yang Allah berikan, suatu kelebihan yang Allah berikan kepada semua umat manusia, yang mana pada malam itu berlakulah peristiwa penurunannya Al-Quran. Turunnya Al-Quran pada bulan yang mulia, pada malam yang mulia, iaitu bulan Ramadan, dan juga pada malam yang paling mulia, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Jadi berada pada hari nuzul Quran ini, kita bincangkan ataupun kita sembang tentang sedikit daripada kelebihan-kelebihan, tentang sedikit daripada apa yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr, Allah sebutkan sesungguhnya kami turunkannya pada malam Lailatul Qadar. Yakni Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yang mana menjadi titik permulaan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad, diutuskan sebagai Rasul, sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Jadi apabila Nabi ini mula diutuskan dan diberikan sebuah kitab suci, diberikan sebuah kitab suci, yang mana dengan kitab itu akhirnya menjadi panduan kepada kita seluruh umat Islam, dikurniakanlah kepadanya, daripadanya, di dalamnya, segala keperluan untuk umat manusia mengharungi kehidupan di dunia dan di akhirat. Al-Quran itu bukan diturunkan hanya semata-mata untuk memberi kelebihan kepada kita di dunia, tetapi memberikan juga kelebihan kepada kita yang mengamalkan, yang membacanya, yang menghayatinya, yang mengikuti ajarannya di dunia dan di akhirat. Lalu di sini kita akan lihat bagaimana Allah pada malam tersebut menurunkan 5 ayat yang pertama daripada surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bila diturunkan Al-Quran dengan kalimah Iqra', bacalah, bermaksud Islam ini suatu agama yang menitik beratkan ilmu pengetahuan, dan antara sumber ilmu yang utama sekali itu ialah Al-Quranul Karim. Sebagai umat Islam, Al-Quran kita yakin ianya mengandungi segala keperluan manusia,
emosinya, rohaninya. Bagaimana Al-Quran itu mencakupi segenap ataupun seluruh bidang keperluan manusia. Ianya ada aspek tauhid, ada aspek akidah, syariat, jenayah, muamalah, bahkan dari segi ilmu, dalamnya terkandung sejarah, dalamnya terkandung sains, di dalamnya terkandung matematik, dan ianya memberi pendedahan ilmu yang besar kepada umat manusia. Jadi kita hari ini menjadi sangat bertuah dengan terpilihnya kita menjadi umat Islam yang menerima Al-Quran. Bukan sekadar kita, sebenarnya seluruh umat manusia, Islam ke bukan, selagi mana mereka ingin mengambil manfaat daripada Al-Quran, insya-Allah mereka akan mendapat manfaat daripada Al-Quran. Jadi hari nuzul Quran ini adalah satu peristiwa yang sangat besar dalam sejarah umat manusia moden pada hari ini. Daripada Al-Quran inilah akhirnya kita kembangkan segala ilmu-ilmu, secara ilmu agama ataupun ilmu kemanusiaan, ilmu ukhrawi dan juga duniawi. Kita datangkan dan diberikan kepada umat manusia sebagai panduan, bukan sekadar amal ibadah, bukan sekadar akidah, tetapi juga semua aspek kehidupan manusia. Bagaimana akhirnya Al-Quran ini kita guna pakai sehingga hari ini, menjelaskan banyak-banyak perkara, dan bertepatan dengan bulan Ramadan pada tahun ini, pada setiap tahun. Ramai di kalangan kita menjadikan Al-Quran itu sebagai bacaan dan panduan. Mungkin sebagai bacaan yang paling kerap, kalau sebelum Ramadan kita baca mungkin 2 muka surat, 3 muka surat, kadang-kadang mungkin tak baca langsung. Tetapi apabila masuk ke bulan Ramadan, banyak kumpulan-kumpulan tadarus diwujudkan di masjid, di surau, bahkan di pejabat, bahkan di rumah. Kita ada bertadarus bersama anak-anak dan bersama keluarga, bersama rakan-rakan dan bersama jiran tetangga di qaryah masing-masing. Lalu apa rasanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, yang mana disebutkan oleh baginda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Bacalah kamu akan Al-Quran, nescaya maka dia akan datang kepada kamu, mendatangi kamu pada hari kiamat, memberi syafaat kepada orang-orang yang membaca. Jadi kita nak jadi pembaca Al-Quran yang macam mana? Adakah kita nak baca Al-Quran sekadar bacaan di bibir, sekadar bacaan tanpa memahami maksud untuk menjadikan dia syafaat kepada kita, ataupun kita membacanya dengan penuh keyakinan dan mentadabbur, memahami apa yang Allah turunkan kepada umat manusia, apa panduan yang Allah berikan. Kadang-kadang di kalangan kita tidak yakin tentang kebenaran Al-Quran. Saya bagi contoh yang sangat mungkin biasalah pada hari ini. Hari ini kalau kita nak memandu, kebanyakan daripada kita, ayah-ayah, anak-anak ni, ayah-ayah korang nak pergi mana-mana, nak drive, tempat tu dia tak tahu jalan je. Bahkan kadang-kadang mungkin dia tahu jalan tapi dia nak cepat sampai. Antara panduan yang digunakan ketika memandu itu adalah GPS, ataupun yang aplikasi yang sangat popular sekarang ni, kita guna Waze. Bila kita guna Waze, Waze itu dalam perjalanan itu kita faham, Waze akan bagi tahu kita ada AES, Waze akan bagi tahu ada polis trafik di hadapan, ada kemalangan, ada kereta rosak, belok kanan, belok kiri, apa lagi, terus ke mana sahaja yang Waze tu tunjukkan, kita akan ikut, dan insya-Allah kita akan sampai ikut masa yang ditetapkan oleh Waze itu. Bayangkan itu hanya satu teknologi ciptaan manusia. Kita belum sampai ke tempat tersebut, belum lalu lagi, baru nak melaluinya, tapi dia dah maklumkan apa yang berlaku di hadapan kita, dan kita yakin tentang perkara tersebut. Bahkan kebanyakan kita akan ikut apa yang dinyatakan oleh aplikasi tersebut. Bayangkan kita ada satu aplikasi yang lagi hebat sebagai panduan kita. Yang tadi itu sebagai panduan kita dalam perjalanan, yang ini panduan kita dalam kehidupan, iaitu tidak lain tidak bukan Allah berikan kepada kita Al-Quran.
Jadi Al-Quran itu menjadi ways kepada kita dalam menempuh kehidupan ini. Macam mana kita nak lalui, nak tempuhi kehidupan, apa amalan-amalan yang kita akan perlu buat, yang wajib kita buat, yang sunat kita buat, yang harus kita buat, apa pula perkara yang wajib kita jauhi, jangan kita buat. Ada panduan, jangan belok sana, jangan belok sini, kalau kita tengok macam waste tu kan. So dalam keadaan yang demikian, kita lihat Al-Quran ini memberikan kita satu panduan yang jelas. Selepas kita hidup, kita ada alam barzah. Selepas alam barzah, kita ada alam akhirat. Mungkin di situ bagaimana konsep kita memandu menggunakan ways tu, kita dapat tahu apa yang berlaku di hadapan kita melalui ways. Macam itulah kita menggunakan Al-Quran untuk mengetahui apa yang berlaku selepas kehidupan kita. Maknanya kalau kita hidup ni dengan amalan, dengan perbuatan yang baik, maka apa balasan Allah nyatakan dalam Quran. Siapa buat jahat, apa pula balasan yang Allah akan berikan kepadanya. Itu disebutkan dengan jelas. Orang yang buat baik dapat pahala, dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang buat jahat, yang buat perkara mungkar, maka Allah akan berikan kepada dia balasan dosa dan juga akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai panduan yang begitu hebat kita gunakan, melihat perjalanan kita untuk menuju kepada alam akhirat, menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak boleh tidak. Perkara yang perlu kita buat ialah mengikuti apa sahaja yang terkandung di dalam Al-Quran dengan penuh keyakinan. Kalau teknologi manusia, apa yang ada kat depan tu pun kita dah yakin, apatah lagi ini teknologi Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui sebuah kitab yang sebegitu, kita memahami Islam itu bagaimana, kita tahu macam mana nak jadi orang yang beriman, kita tahu macam mana nak jadi orang yang mentaati segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan panduan Al-Quran, dengan bantuan hadis Nabi SAW, dan juga pandangan-pandangan para ulama yang selaras dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka mudah-mudahan kita akan mencapai matlamat hidup kita, iaitu redha Allah, dan Allah akan berikan kita ganjaran syurga itu kerana kita ikut dengan benar perjalanan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu adalah satu kelebihan daripada Al-Quran yang Allah berikan kepada kita, yang mana rugilah bagi mereka yang menolak apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita bebas untuk mengikut apa yang kita nak. Kita tak nak ikut Al-Quran, kita nak ikut nafsu kita, kita nak ikut emosi kita, kita nak ikut akal kita. Tetapi ingat, akal manusia terbatas. Akal manusia tidak mampu memikirkan suatu perkara. Manusia yang akan mati akan hidup semula. Mungkin akal kita tidak akan terjangkau untuk melihat, untuk mengetahui tentang syurga dan neraka. Akal kita tidak mampu mencapai tentang hakikat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang nak mengenal Allah, ma'rifatullah itu dengan akal biasa kita, itu adalah satu perkara yang sukar, melainkan dengan panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kita hari ini diberikan kitab tersebut, maka rugilah sekiranya kita tidak mahu mengamalkan Al-Quran hari ini. Sedangkan membacanya sahaja telah diberikan pahala yang begitu banyak. Membacanya sahaja akan memberikan ganjaran pahala yang begitu hebat kepada orang yang membaca, apatah lagi orang yang mengamal dan mengikuti panduannya sepanjang kehidupannya. Jadi janganlah kita leka dan janganlah kita meragui kebenaran. Kita ada buku Al-Quran dan Sains yang dicipta, yang ditulis untuk kita memahami macam mana banyak teori-teori sains yang bertepatan dengan Al-Quran. Saya tak kata Al-Quran yang bertepatan dengan teknologi sains, tetapi sains yang bertepatan dengan Al-Quran. Kerana apa? Quran dah sebut dulu, baru sains buat, baru sains ikut, baru sains kaji. Contoh, kita tengok kajian tentang macam mana keadaan bayi yang ada di dalam perut, janin manusia yang ada dalam perut ibunya, bagaimana berubah daripada alaqah pergi mudghah. Yang itu disebutkan bagaimana proses kejadian manusia. Disebutkan juga tentang contoh adanya di dalam lautan
air tawar dan juga air masin yang tidak akan bercantum, maknanya tidak akan bercampur. Itu contoh sahaja tentang bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang sains. Begitu juga Al-Quran menjelaskan tentang sejarah, bagaimana kita pernah mendengar tentang kisah-kisah Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita lihat Dr. Maurice Buchet, seorang arkeologi daripada Perancis, memeluk agama Islam setelah dia mengkaji mayat Fir'aun. Kemudian dia menyatakan bahawa pada mayat itu di dalam paru-parunya dipenuhi oleh kandungan air laut. Lalu ketika itu kita melihat macam mana dalam Quran disebutkan Fir'aun itu matinya adalah mati lemas. Dan ini membuktikan antara kajian-kajian tersebut yang menyebabkan Dr. Maurice itu tadi memeluk agama Islam. Jadi untuk orang yang mengkaji Al-Quran, insya-Allah mereka akan menemui kebenaran Al-Quran. Tetapi untuk orang yang menolak kebenaran Al-Quran, sebagaimana kita lihat berlaku pada zaman Nabi SAW, Al-Quran diturunkan melalui mereka, melalui di kalangan kerabat mereka, yakni Nabi Muhammad. Bagaimana ada kelompok-kelompok penentang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang sebegini, walaupun Quran itu turun di kalangan mereka, tetapi mereka tidak meyakini akan kebenaran Al-Quran. Jadi kita sebagai kelompok yang telah menerima Al-Quran, yang telah diturunkan Al-Quran, kita ada pilihan untuk ikut ataupun pilihan untuk kita menolak. Sesiapa yang mengikuti Al-Quran akan mendapat manfaat daripada Al-Quran, dan siapa yang menolaknya, maka dia akan mendapat apa yang dikehendakinya. Maknanya kalau dia jauh daripada Islam, dia jauh daripada hidayat, maka itu tidak mustahil. Sebab Al-Quran ini diturunkan zalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan langsung daripadanya, tidak ada langsung keraguan padanya. Jadi dalam keadaan ini, memahami konteks Al-Quran itu, adakah kita nak melaksanakan, adakah kita hendak mengamalkan, ataupun kita sekadar menjadi orang yang sebagaimana Abu Jahal dan Abu Lahab yang menolak kebenaran Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu mereka baca, mereka dengar dan mereka boleh fahami dengan baik, tetapi nafsu mereka menolak. Ataupun kita menjadi orang yang menerima Al-Quran dan melaksanakan segala apa yang terkandung padanya dengan sedaya upaya kita. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang terpilih, bukan menjadi orang yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi, rubba qari'ul Quran wal Quran yal'anuhu, betapa ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi Al-Quran melaknatnya. Kita tak nak begitu, sebab Al-Quran boleh menjadi pembela kita, dan dalam masa yang sama dia boleh menjadi pendakwa kepada kita. Dan mudah-mudahan di hari akhirat nanti Al-Quran yang kita sentiasa baca, yang kita amalkan, akan menjadi pembela, bukan menjadi pendakwa. Na'udzubillah. Jadi kita ikut Al-Quran, sedaya upaya kita laksanakan apa sahaja perintah yang Allah berikan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat sepanjang hidup kita. Maka banyak-banyakkanlah membaca Al-Quran. Kita sudah berada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Jangan kita tinggalkan langsung. Makin banyak, patutnya sekarang ini di saat kita semakin memperbanyakkan amal ibadah, di saat masjid-masjid kita dah mula kosong, saat surau-surau kita dah mula kosong, di saat orang dah lebih sibuk nak raya berbanding dengan Ramadan. Sepatutnya kita ambil peluang ini. Kalau sekarang ni, kalau telah guru-guru perempuan, ibu-ibu, adik-adik, siapa yang nak penuhi masjid, inilah sekarang masanya. Masjid dah lengang dah, banyak dah tempat kosong dah. Bawa anak-anak, bawalah ahli keluarga, bapa-bapa bawa isteri, bawa anak, tak ada masalah. Kita buat ibadah sama-sama, sebab ibadah ni kadang-kadang bila buat seorang-seorang ni rasa malas, tapi bila beramai-ramai dia rasa agak gembira, sebab kat situ mungkin jumpa dengan jiran-jiran, di situ kita dapat bergaul, di situ kita ada moreh, kadang-kadang mungkin ada yang sibuk nak datang moreh, tapi tak kisahlah. Yang penting kita penuhkan ni. Kita dah mula sampai ke 17 Ramadan, lepas ni kita akan masuk ke fasa yang terakhir di bulan Ramadan, 10 yang terakhir, yang kita patut rebut, yang mana di situlah dikatakan dalam ayat yang mula-mula saya bacakan tadi, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan Allah berikan kepada kita malam tersebut setiap tahun bagi orang-orang yang menginginkan kelebihannya, yang ingin merebut peluang untuk mendekatkan diri kepadanya. Kita ambil masa ini untuk dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan cara itu akan menjadikan kita orang-orang yang diterima amalannya sepanjang Ramadan. Kalau nak tengok nanti macam mana antara tanda kita menjadi orang yang diterima amalannya ialah kita istiqamah beramal. Amalan-amalan yang kita buat di bulan Ramadan ni kita boleh buat di luar Ramadan. Kalau sekarang ini kita boleh membaca Al-Quran, kalau sekarang ini kita boleh baca, boleh solat berjemaah, maka insya-Allah orang-orang yang diterima amal-amalnya ketika Ramadan ini, selepas habis Ramadan, maka kita juga akan terus berpanjangan melaksanakannya. Tetapi untuk orang yang kelihatannya mungkin sampai ke bulan ini dia terlupa, sampai ke Ramadan ini dia seolah-olah terhijab daripada amal-amal baik. Kalaulah dia tidak mendapat pengampunan, ataupun dia tak dapat nak laksanakan puasa, ataupun dia hanya sekadar berpuasa tapi tak solat, tapi tak dapat baca Quran, kita khawatir kelompok itu akan menjadi orang-orang yang terhalang daripada kebaikan. Bukan sebab terhalang oleh benda lain, tetapi oleh diri sendiri. Jadi apabila jatuh dan jauhnya dia daripada Allah, daripada hidayah Allah, dia tak nak minta, berbuat baik pun dia tak nak, maka tak mustahil kita jauh, orang-orang yang macam ni jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan akan terus tersesat. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang turun padanya Al-Quran tetapi tidak mendapat langsung manfaat daripada Al-Quran. Jadi mudah-mudahan ada perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada semua, dan sekali lagi mohon kemaafan jika ada salah dan silap saya. Mudah-mudahan kita sama-sama mengambil peluang di 10 yang terakhir Ramadan ini untuk menambahkan amal ibadah, bukan mengurangkan lagi masa amal ibadah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.